sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa mardatihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Alhamdulillah, insya-Allah pada malam ni kita sambung muka surat yang ke-30 berbahasa pasal sembahyang sunat. Di atas tu sikit kata tuan pengarah kitab kita rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Dan sunat duha, maka sebaik-baiknya sunat duha dan yang afdalnya semaya duha tu 8 rakaat, dan sekurang-kurangnya sunat duha 2 rakaat. Dia kata sini semaya sunat duha, iaitu semaya sunat yang dibuat pada waktu duha. Berapakah bilangnya semaya ni? Dia kata sebaik-baik dan yang paling banyak pahalanya, afdal maknanya paling banyak pahala, ialah 8 rakaat atas pendapat yang mu'tamad di sisi Imam Muhammad Romli. Adapun di sisi Imam Ibn Hajar Al-Haytami, mengikut bagi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dia kata kalau nak lebih lagi pada 8 boleh sampai 12 sahaja. Sebab ada riwayat yang lain yang menyatakan bahawa Nabi cerita pasal semaya sunat duha ni boleh sampai 12 rakaat. Dia sunat semaya duha ni bahawa kita semaya 2 rakaat. Cuma harus kita gabung semua rakaat tadi sekaligus kita niat sembahyang duha. Comelnya 2 rakaat. Tapi boleh kita nak gabung sekaligus, sama ada dengan satu tasyahud, maknanya satu tasyahud akhir saja, ataupun kita nak buat 2 rakaat ada tasyahud awal. Boleh juga. Mudahnya buat 2 lah. Bila startnya waktu duha dan waktunya waktu duha. Kita nak beramal ni biasanya kat waktu kerja lah. Waktu kerja pun kena amal juga. Bila start waktu dia? Kemudian daripada naik matahari segala hingga gelincir matahari. Ganah ni. Selepas naiknya matahari, qadar dia naik itu segala, yakni pada pandangan mata kita daripada ufuk bumi. Ufuk bumi ni maknanya kalaulah kita ni duduk di patah ataupun di padai yang luar, kita nampak hujung langit tu dah. Kita nampak matahari naik, kalau kira-kiranya qadar segala. Qadar segala ni qadar mana panjang dia? Lebih kurangnya 7 hasta. Kalau dalam kitab Arab dia tak sebut galah, dia sebut lembing. Lembing. Kita ni terjemah Melayu ni, Tok Guru dulu dia terjemah galah. Sebab kita tak main lembing. Orang Arab dia perai ke gapo dia main lembing. Kita ni cocok buah. Orang guna gapo bepo dengan galah. Sekadar panjang galah tu, itulah qadar dia. Naik juga. Ni kena ngaji falak ni. Habis sembahyang sunat duha. Rezeki banyaklah. Apa ni, fadilat dia banyak. Antaranya boleh mendatangkan rezeki yang murah bila mana kita ni sembahyang sunat duha. Ada banyaklah hadis-hadis yang menceritakan fadilat sembahyang duha. Ni suku kira. Dan 2 rakaat sunat isyraq. Sembahyang sunat ketika isyraq. Di sini tuan-tuan pengarah kitab kita ni, dia berpandangan bahawa solat sunat isyraq berlainan daripada sembahyang sunat duha. Ada setengah ulama dia kata sembahyang isyraq ni adalah permulaan sembahyang duha. Maknanya isyraq itulah duha. Tetapi tuan pengarah kitab kita ni dia berpandangan bahawa sembahyang sunat isyraq ini adalah solat yang berlainan daripada sembahyang sunat duha. Jadi sembahyang sunat isyraq dulu kita buat, barulah kita sembahyang sunat duha. Berapa rakaat? 2 rakaat sahaja. Bila? Bila mulanya waktu duha tadi. Bila mana naiknya matahari sekadar-sekadar tadi.
Cara semaya sama ya. Habis. Dan sunat awabin 20 rakaat. Dan sekurang-kurangnya 2 rakaat. Dan waktunya waktu sunat awabin antara maghrib dan isyak. Sini. Dia wak mari perbahasa semaya sunat awabin selepas dia bahas tentang semaya duha dan juga isyraq. Di sini dia nak cerita bahawa ada khilaf. Apakah yang dinamakan sebagai sunat awabin? Sebahagian ulama berdasarkan hadis yang sahih, dia namakan semaya duha itu adalah semaya sunat awabin. Sebab ada riwayat hadis Nabi SAW, seperti mana dalam kitab Sahih Muslim dan juga Musnad Ahmad, ada Nabi SAW bersabda, semaya awabin itu apabila tarmaddul fisal. Maknanya bila mana anak uta ni start berpeluh. Jadi bila start peluh ni bila? Kalau kita pagi, lepas subuh tak peluh lagi, sejuk lagi. Bila start serah peluh? Tak sampai tengah hari lagi. Dekat-dekat bila matahari naik. Maknanya lebih kurang dalam pukul 9, pukul 10 gitu tu, start dah serah panah. Serah panah. Maka berdasarkan hadis tu, napuk-napuknya sunat awabin ni kena kepada semaya sunat duha. Dan inilah pendapat yang kuat. Semaya sunat awabin tu kena kepada semaya duha. Dan antara nama semaya duha pun ada setengah ulama panggil semaya sunat awabin tu. Dia tak panggil semaya sunat duha tu. Dia panggil sunat awabin berdasarkan hadis tadi. Cumanya ada sebahagian ulama yang lain menyatakan bahawa semaya sunat awabin itu ialah semaya yang dilakukan antara solat fardu maghrib hingga semaya isyak. Berapa bilangannya? 20 rakaat. Dan dia datangkan dengan beberapa hadis. Walaupun hadis tadi itu martabatnya ada perbahasan di kalangan ulama. Nak kata awabin tu kena kegorek tu tak kuat mana. Yang kuatnya pada semaya duha. Tetapi amalan semaya daripada maghrib ke isyak 20 rakaat tu kuat. Kalau kita tak ada kerja apa, antara gorek isyak ni kita semaya sampai 20 rakaat. Hak ni warid daripada Nabi. Cuma nama semaya tak awabin tak kuat mana. Kita nak panggil semaya sunat awabin. Wak lebih kuatnya semaya duha tu kita panggil awabin. Seperti mana kita kata semaya solatul wusta lah. Solatul wusta ada khilaf. Kata semaya asar, ada kata semaya subuh. Kena buat. Lebih aula lagi kita mengaji, kita tambah ilmu, waktu fardu ain. Cuma kalau tak ada kelas, tak ada orang mengajar, duk saya saja, comelnya kita buat semaya sunat 20 rakaat antara maghrib dan juga yang isyak. Habis itu. Ambo tak syarah panjang ni, kalau tidak tak habis kita ni. Semaya sunat sesa ni kalau syarah sesa, ambo pisah bawa kita ni Fathul Alam. Kitab Fathul Alam ni dicerita sebutir-sebutir semaya ni, buat mari hadis pula, ia bahas pula. Sahih ke tidak? Dalam mazhab kita terima ke tidak? Panjang. Kalau ambo baca ni, ambo baca betul adi pun ai. Letih ni kalau nak baca kita ni. Jadi kita baca slow-slow gitu kan. Habis. Dan 2 rakaat sunat zawal. Sunat zawal ni maknanya semaya sunat ketika mana gelincir matahari. Semaya sunat zawal ni di sisi tu pengarah kitab kita ni, dia tak serupa dengan semaya sunat rawatib zuhur. Dia sembahyang yang berlainan. Walaupun ada sebahagian ulama dia kata hak ni lah semaya rawatib zuhur dah. Sebab ada riwayat dalam hadis dia semaya 4 rakaat. Semaya sunat zawal ni, semaya 4 rakaat sebelum kita semaya zuhur. Ketika mana gelincir matahari tadi. Ala kuliah kalau kita nak semaya banyak, maknanya kita semaya sunat zawal dulu, lepas tu rawatib dulu, lepas tu masuklah semaya zuhur. Biasanya semaya zuhur ni orang perlewatkan. Dia tak gaduh-gaduh semaya zuhur. Supaya apa? Supaya kurang panas, menyebabkan orang boleh mari maya di masjid.
Jadi biasanya semaya zuhur ni diperlewatkanlah sikit. Ia bagi peluang kepada orang yang mana ada ketika tu ambil sunat, dia pergi tidur sebelum waktu zuhur. Orang panggil qailulah. Jadi boleh jadi dia terlewat bangun sikit. Jadi dia bagi peluang. Jadi kebiasaannya semaya sunat zuhur ni lewat. Kita dah supaya 15 minit kat kira rahmat lalu lah. Kalau kerja semaya zuhur lah cepat sekali lah. Sebab nak pergi rehat pula. Kira pukul 1 kat semaya-semaya pergi rehat. Dia gitu. Dan 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Semaya sunat tahiyatul masjid. Buat kita sebut ni semaya-semaya yang tidak sunat berjemaah belaka dah ni dah. Masuk dalam perbahasan semaya sunat yang tidak sunat berjemaah. Antaranya ialah semaya sunat tahiyatul masjid. Semaya sunat tahiyatul masjid ni dia 2 rakaat bagi siapa-siapa yang masuk dalam masjid sekalipun dia tidak ingin duduk dalam masjid tadi. Asal masuk ya. Kira sunat lalu dah. Sunat tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid. Dan dia akan berulang-ulang dengan kita berulang-ulang kali masuk dalam masjid. Misal, masuk dalam masjid nak ambil bagi. Sunat tahiyatul masjid. Tubik. Masuk pula dia. Sunat pula tahiyatul masjid. Walaupun perbezaan masa tu sekat je. Atas pendapat yang asah seperti mana dalam kitab Minhaj Imam Nawawi. Cuma tahiyatul masjid ni dia istimewa. Dia ada beberapa semaya yang kita namakan ghairul maqsudah bidzatiha. Semaya yang kita bukan tuju atas diri semaya tu sendiri tidur. Maknanya semaya ni dia boleh masuk dalam semaya yang lain. Kita bukan nak maya tahiyatul masjid tu secara zat dia tu tidak. Sebab apa? Sebab semaya ni dia boleh terhasil apabila kita buat semaya fardu. Misalnya, kita masuk dalam masjid, tengok-tengok orang ramai ada. Kita tak ada nak semaya tahiyatul masjid. Kiranya semaya ini telah gugur tuntutannya apabila kita semaya fardu. Bukan kata tengah orang duduk tahiyatul masjid, duduk tengah semaya wajib dah ni, kita pergi semaya tahiyatul masjid lagi. Sebab apa? Kata sunat masuk masjid semaya tahiyatul masjid. Ada. Ketika tu hukumnya adalah makruh kita tahiyatul masjid sebab semaya berjemaah nak buat dah ataupun sedang dibuat. Jadi bila kita semaya jemaah dah gitu tu, gugur dah tuntutan untuk kita tahiyatul masjid. Asalkan kita semaya ya, masuk masjid semaya, kita hasil dah tahiyatul masjid. Sama ada dengan semaya fardu ataupun kita buat semaya sunat yang lain. Kira gabung sekali dah tahiyatul masjid saat ni. Cuma nak dapat pahala kena niat sekali. Kalau tak niat tak dapat pahala. Cuma gugur tuntutan dah bila kita masuk masjid kita sembahyang. Cuma ada kalanya kadang-kadang kita tak ada nak semaya. Boleh jadi dengan sebab ada majlis ilmu ataupun ada keadaan-keadaan tertentu. Maka ulama ajar kita ganti dengan zikir. Orang panggil al-baqiyatus shalihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 4 kali. Maka zikir tadi tu memadai dah sebagai penghormatan kita masuk dalam masjid. Habis. Dan 2 rakaat sunat wudu, iaitu semaya sunat yang dilakukan selepas kita mengambil wudu. Ini juga sama seperti mana tahiyatul masjid, dia boleh masuk dengan semaya-semaya yang lain. Boleh masuk dengan semaya-semaya yang lain. Dan 2 rakaat sunat musafir, dengan makna bila kita nak memulakan perjalanan, kita nak bermusafir, sunat kita semaya 2 rakaat. Kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya permudahkan perjalanan kita. Itu semaya sunat musafir. Dan 2 rakaat sunat kudum. Hak ni apabila kita balik daripada musafir. Sunat pula kita semaya 2 rakaat. Mana kita nak semaya? Comelnya sebelum sampai di tempat rumah kita. Dan yang sunatnya kita semaya di masjid yang berdekatan.
Biasanya orang buat bila mari jalan jauh, orang balik haji, balik umrah, biasa kita tengok dah. Dia singgah masjid dulu semaya 2 rakaat, baru dia balik rumah. Jari-jari tu kita buat. Ambul, lama dah ni tak buat ni. Pergi jalan luar negeri, balik rumah, nak balik sini ni sebelum sampai rumah. So nak dulu semaya 2 rakaat sebelum kita masuk dalam rumah kita. Tu sunat zawal. Sunat kudum. Dan 2 rakaat sunat taubah. Kerana kita ni bertaubat, kita sembahyang 2 rakaat, ambil sempena baik. Apabila kita buat maksiat, Tuhan suruh segera kita buat amal taat. Kalau gitu, apakah amalan yang paling comel antara amalan-amalan taat? Iaitu semaya. Kalau gitu, bila kita ni taubat daripada dosa besar, dosa kecil kita iringkan dengan semaya sunat taubah. Dan 2 rakaat sunat berkahwin. Jaga-jaga dengar ni, semaya sunat kahwin. Apa pun? Nikah dah kau? Tak lagi. Oh, Allah. Orang bayar nikah, nak nikah ni. Lagu mana ni? Semaya sunat berkahwin. Dia ada 2 sini. Dia ada 2. Biasa waktu kita duk nampak orang duk buat bila mana sebelum akad nikah. Sebelum akad nikah tu orang panggil semaya sunat kerana nak akad nikah tu lah. Sunat semaya ni supaya permudahkan urusan akad nikah dia tadi. Siapa yang sunat semaya ni? Pengantin lelaki, begitu juga wali puan. Hak ni buat semaya 2 rakaat sebelum akad nikah. Orang Tino tidak. Hak ni boleh nak dalam masjid ke tak apa. Sebabnya sebelum kita akad nikah. Sembahyang sunat berkahwin ni, hak ni orang panggil rakaat az-zifaf, iaitu semaya yang mana kita buat ketika mana kita masuk dalam bilik sebelum kita bersama dengan isteri kita selepas perkahwinan. Jadi kita mula dulu tu dengan semaya dulu 2 rakaat, baru bersama dengan isteri kita. Jenis orang muda ni tak ada mayat dah. Nyogar dulu lagi. Itu tak kena. Yang comelnya berdasarkan amalan para sahabat ridwanullahi alaihim, adalah beberapa gana ni. Riwayat daripada ulama-ulama, dia kata sunat bahawa sebelum dia bersama dengan isteri dia tu, dia semaya dulu 2 rakaat. Tok lelaki saja ke tidak? Isteri sekali. Boleh semaya sekali. Tok lelaki semaya, bini pun semaya. Kemudian kita sunat baca di atas paletina kita tu. Lepas tu barakallahu likulli minna fi sahibih. Kita doa supaya Allah Taala berkatilah setiap daripada kita berdua ni bersama pasangan dia. Patutlah gilah nak main pas subuh pun. Tapi doa dulu comel. Itu maknanya semaya sunat berkahwin. Dan 2 rakaat sunat perhentian. Maknanya bila mana kita berhenti di sesuatu tempat, bila mana kita bermusafir, sunat kita semaya 2 rakaat. Orang zaman dulu orang buatlah gini, maknanya jalan, lepas tu bila dia berhenti semaya sunat 2 rakaat. Lepas tu dia pergi jalan pula, supaya setiap bumi yang kita pijak tu kita tinggal asar kesan baik kita semaya pada tempat tadi. Kita dengar cerita-cerita ulama-ulama dulu, para sahabat, bahkan baginda Nabi SAW, bila mana Nabi bermusafir, bila Nabi berhenti di sesuatu tempat, Nabi sembahyang. Dan kita perhati, kalau pergi Mekah ke pergi Madinah, banyak masjid-masjid kecil yang dibina. Ada sempena baik belaka tu, sebab Nabi berhenti di tempat tu, orang pun buatlah masjid. Orang buat masjid. Sebab Nabi berhenti semaya di tempat-tempat tu. Gitu. Kita pun gitulah. Bukan kata berhenti kecil saja, tidak. Tapi kalau berhenti semaya gini, lambat siapa Ustaz? Lambat siapa? Tapi nak orang comelnya gitu. Supaya bila di akhirat kelak, salahlah kata kita ni kena orang panggil bakit lawa.
kata kita ni buat maksiat banyak apa semua. Tiba-tiba marilah tanah daripada tempat tu. Kata, ya Allah, aku bersaksi bahawa orang ni pernah semaya di tempat aku. Lepas tu mari pula tanah ni pula. Oh, gitu. Tika tu tolong kita dah lah. Tak? Bukan kata kita siapa tempat tu buat maksiat. Buat maksiat, siapa tempat tu buat maksiat. Kalau gini nyanyi kita. Baik tak payah bermusafir gitu. Dia setepat lah. Gitu. Dan 2 rakaat sunat ihram. Hak ni bila mana seseorang tu dia nak berniat ihram haji ataupun umrah, sunat dia semaya 2 rakaat dulu. Siapa biasa pergi buat umrah ataupun haji, antaranya bila mana kita berada di miqat. Tak, contohnya Bir Ali dah. Istilah kalau mari daripada Madinah nak masuk Mekah tu kan, di Bir Ali. Ataupun kalau orang di Mekah dah, dia kena tubik ke tanah halal. Tak, di Masjid Sayyidina Aisyah tu, dia pun niatlah. Dia nak berniat ihram. Siap mandi, siap pakai ihram dah apa, semaya sunat dulu 2 rakaat. Lepas tu dia pun niat. Lepas tu pergi masuk mula dalam tanah haram. Sambung buat. Gitu, semaya sunat ihram sebelum kita niat ihram. Dan 2 rakaat sunat tawaf. Ni selepas tawaf. Sunat ihram ni sebelum ihram. Jangan tukarlah. Siapa tak biasa pergi umrah haji ni. Sunat ihram ni sebelum kita niat ihram tu kita semaya. Sunat 2 rakaat. Sunat tawaf selepas kita selesai tawaf. Tak kira lah tawaf gapo pun. Tawaf kudung ke, tawaf sa'i, tawaf ifadah ke, ataupun tawaf sunat biasa, selepas 7 selesai juga, sunatlah kita semaya 2 rakaat. Mana? Comelnya di belakang Multazam ataupun makam Ibrahim. Bertentangan juga, kita semayalah situ 2 rakaat. Kalau gitu nampak lalu dah tepat untuk semaya. Dia tanda molek-molek dah. Berebut pakai nak semaya situ. Dan 2 rakaat sunat istikharah kerana nak minta pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi kita ni Tuhan uji dengan 2 pilihan. Tak tahu kita nak pilih kat mana so. Tak. Contoh pun nak nikah misalnya, ada 2 orang calon. Nak pilih hak nikah, nak pilih hak ni. Misal. Jadi semayalah sunat istikharah. Lagu mana? Dan lafaz niatnya, lafaz sunat istikharah. Hak ni dia ajar sebab dia tahu orang Melayu ni kena nak buat semaya sunat istikharah. Usolli sunnatal istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja ku sembahyang sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Niat semaya tu nak minta pilihan daripada Allah. Maka dibaca surah kemudian daripada Fatihah. Pada rakaat yang pertama kita baca surah apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah qul huwallahu ahad. Semaya-semaya tadi gitulah berlaku. Semaya sunat ni kebanyakannya sunat kita baca gitulah, qul ya rakaat pertama, rakaat keduanya qul huwallahu. Dan sunat dibacakan doanya seperti yang tersebut di dalam kitab yang panjang-panjang. Ni kena ngaji kitab panjang. Sepuluh dalam kitab Ambon ni adalah sebutnya doanya. Contoh Allahumma inni astakhiruka bi ilmik. Panjang. Kena ngaji kitab besar, kita sebut sini. Dan 2 rakaat sembahyang hajat. Kita nak semaya kerana nak minta hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalil ke? Ada dalil dia. Ada dalil. Sunat hajat. Tak kira lah hajat dunia ke ataupun hajat akhirat. Antara hadis riwayatnya Imam Tirmizi, Ibnu Majah, sanad yang hasan daripada Abdullah bin Abil Aufa. Panjang hadis dia. Dia cerita. Ada banyak lagi hadis-hadis yang lain. Cuma kita tak sebut sinilah. Semaya sunat hajat ada dalil dia. Dan lafaz niatnya semaya hajat ni. Usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja ku semaya sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ni biasa buat belaka dah ni. Tutup rebah belaka. Maka dibaca ayatnya pada rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang keduanya qul huwallahu ahad. Ada kita baca ayat kursi dah. Lepas tu amanah rasul rakaat kedua. Lepas tu sambunglah ayat kursi kuliah. Lepas tu amanah rasul qul huwallahu ahad. Gitulah awak kita duk terima-terima orang tua duk ajarnya. Dan kemudian daripada salam dibaca, kita baca doa selepas daripada kita selesai semaya tu.
Si awak duduk atas tu nak masuk kelas ke mana tu? Awak bakal je hijau. Awak nak masuk kelas ke atas? Pergi buat apa? Gapa dia? Lepas tu awak tak masuk ke? Awak. Kita cikgu disiplin. Bahaya lalu. Dungin nak saya atas. Mana dah? Doa ni. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Doa ni ada riwayat yang cerita bahawa ini adalah pujian yang paling terbaik. Pujian yang paling terbaik ni baca ni. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Amba tak terjemuh dia. Cuma makna dia comel. Ini antara pujian yang paling terbaik kita baca. Kemudian dibaca solat atas Nabi SAW. Yang ni kita baca selawat lah. Baca lagu mana? Seperti solat yang pada tasyahud akhir kita dah baca maya tu lah. Solawat Ibrahimiyah. Kemudian dipohonkan hajatnya. Lepas tu mintalah doa pohon hajat kepada Allah Ta'ala. Maka solat pula kemudian maka dia baca. Kemudian kita pun baca selawat pula lah. Solat situ maknanya kita selawat Nabi pula. Lepas kita pohon hajat kita bahasa Melayu ke bahasa Arab boleh. Lepas tu kita baca Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Habis. Dan sembahyang tahajud. Gapo dia sembahyang tahajud? Iaitu sembahyang pada malam kemudian daripada tidur. Kena tidur dulu. Baru orang panggil tahajud. Kalau tak tidur tu orang panggil qiyamul lail. Kita mendirikan malam. Dan sekurang-kurangnya sembahyang tahajud ni 2 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat. Boleh siapa lapar. Dan lapah niatnya sembahyang tahajud, usolli sunnatat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kita orang muda ni malu ke orang tua. Orang tua bangun malam. Kita orang muda berjaga malam juga. Tak tidur. Tak tidur. Hang duduk buat dengan ustaz sore. Kita ni dituntut untuk buat perkara. Buat perkara nanti hang tengok je kena. Nama apa? Kita comelnya kena buat perkara. Pertama, qillatut ta'am. Kena kurang makan. Kena kurang makan. Dengan makna kena banyak puasa. Kurang makan tu maknanya kena banyak puasa. Gitu. Kena kurang makan. Yang kedua, kena kurangkan bercakap. Kurang berkata-kata. Dengan mana lagu mana? Kena banyak zikir. Cuma kalau tak boleh nak berzikir kat senyap. Nak suruh kata kurang kecek tu, Nabi Nuh ayatnya biar kita ni banyak berzikir. Bukan duk buang asal kat habis teh. Dia nak kambul lah ni. Dia mari jabat ke apa. Kita tak kerja buah tu, buah habis cerita buah. Kalau jalan tu daripada Kota Baru nak sapa ke Kuala Lumpur tu buah ya. Tak seringat tu kan. Buah. Mungkin berzikir dia. Ai malu. Itu dua. Yang ketiga, qillatul anam. Kena kurang ke bergaul. Jangan duk gaul banyak sangat. Maksudnya lagu mana? Kena banyak mikir, bertafakur. Kena banyak fikir kita ni. Sebab bila kita ni sains banyak, kita tak mikir banyak dah. Betul tak? Duk sains orang ni, sains orang tu, sains orang ni. Jadi lalah kali kita tak mikir lah. Tak mikir ke masa depan kita, tak mikir kepada dosa pahala kita. Sebabnya duk sains orang. Tengah malam orang panggil pula tubik pula kita. Loh, sibuk. Bergaul ni kena kurang sikit. Biar bersendiri sikit.
Janganlah orang panggil sore 100% tu masalah pula. Tapi muhasabah diri. Gitu. Dia kalau kita duduk ramai-ramai gini tak jadi muhasabah. Dia muhasabah bila hari? Bila duduk sore. Sebab tu semaya buat comelnya waktu malam. Sebab apa tak ada orang. Terus kita maya lon ni, ada orang ni. Boleh mari banyak perasaan. Orang tu panggil, kita nak tunjuk ke orang, tak comel lah. Tanya duduk sore tu, dia baru mari mikir. Dan yang keempatnya, killatul manam. Kena kurang ke tidur. Dengan mana? Kena banyak ibadat. Bukan kata tak tidur malam. Orang muda ni faham. Kena kurang tidur. Lepas tu buat apa? Duk main MS. Tak? Tengok cerita, tengok movie. Alah. Silap faham. Tak kena tu. Nak ayatnya gitu. Tahajud juga kita. Tahajud pas subuh. Mana tak tidur. Lepas subuh tu jaga malam. Lepas subuh tu tak nampak lah muka dia. Tunggu tu gorek ulak orang nampak. Segar pula mata dia. Kalau orang dia ni mudah puasa. Orang jenis gini. Subuh tidur, gorek buka puasa dah. Hanya gitu. Habis. Dan sembahyang tasbih. Sembahyang tasbih. Iaitu 4 rakaat 1 salam. Sembahyang tasbih ni dia ada 2 kaifiat. Sembahyang tasbih ada 2 kaifiat. Memandangkan ada 2 riwayat. Satu daripada riwayat Ibnu Mas'ud, yang kedua riwayat daripada Ibnu Abbas. Kita biasa tak sembahyang tasbih ni kita buat tak nak gaya lah tak. Paling kurang dah tu. Sekala kita buatnya tak nak gaya. Jadi Tok Imam pun ajarlah cara sembahyang tasbih. Perhati tilik. Ada kadang-kadang ustaz tu ajar cara lain. Kita belum ni dia buat cara lain. Jadi 2 cara. Cara baca itulah. Mana nak baca. Lepas ni kita tengok sini dah. Ada dia kata sembahyang tasbih ni 4 rakaat 1 salam. Itu jika diperbuat pada siang hari. Kalau siang hari so salam. Maknanya 4 rakaat sekaligus. Atau tiap-tiap 2 rakaat 1 salam jika diperbuat pada malam. Kalau buat malam kita buat 2 rakaat. 2 rakaat. Sunatnya gitu. Dan lafaz niatnya usolli sunnat tasbih 4 rakaatin atau rakaataini lillahi ta'ala. Sahaja ku semaya sunat tasbih 4 rakaat. Tu kalau semaya siang, kalau semaya malam pula 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Walaupun semaya tasbih ini ada khilaf di kalangan ulama. Ada ulama yang menerima sembahyang tasbih kerana dia melihat hadis tadi tu dia terima. Ada sebahagian ulama yang lain dia kata tak ada sembahyang tasbih sebab dia nilai hadis yang diriwayatkan menceritakan sembahyang tasbih ini dia kata dhaif jiddan. Dia kata dhaif, dia tak terima hadis ni, manakah tak ada lah sembahyang tasbih di sisi dia. Bagi sebahagian besar ulama yang lain dia kata hadis yang menceritakan tentang sembahyang tasbih ini boleh dibuat hujah, maka dia kata ada sembahyang tasbih. Jadi dalam riwayat tu dia cerita bahawa Nabi ajar kepada pak saudara dia Saidina Abbas radhiyallahu taala anhu untuk sembahyang tasbih ni. Baik. Maka dibaca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah surah apa kita baca? Alhaakumut takatsur. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah wal asri. Baca alha dulu, lepas tu wal asri. Dan pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang keempat kemudian daripada Fatihah qul huwallahu ahad. Mudah ya. Surah pendek. Kemudian maka dibaca tasbih ini kemudian daripada Fatihah dan surah pada tiap-tiap rakaat, dan iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 15 kali. Bila baca 15 kali ni selepas daripada Fatihah dan surah daripada tiap-tiap rakaat. Maknanya sebelum daripada dia rakaat. Sebelum dia rakaat dia baca 15 kali tasbih tadi. Lepas tu dan 10 kali pada tiap-tiap rakaat. 3 rakaat baca 10 kali.
Bila baca 10 kali tu, kemudian daripada tasbih rakaat dia, subhana rabbiyal azim juga habis dulu 3 kali, barulah baca ni. Dan 10 kali pada tiap-tiap i'tidal. Ketika i'tidal 10 kali pula baca. Dan 10 kali dalam tiap-tiap sujud, kemudian daripada tasbih. Bila mana kita sujud, lepas baca sujud, baca 10 kali pula. Dan 10 kali di dalam tiap-tiap duduk antara 2 sujud. Naik 2 antara sujud, baca pula 10 kali. Dan 10 kali dalam tiap-tiap sujud yang kedua, sama. Dan 10 kali dalam tiap-tiap duduk istirahah, atau 10 kali dalam duduk tasyahud, jika ada pada rakaat yang ada tasyahud padanya. Hak ni dia baca 10 pula mana ketika duduk istirahah nak naik rakaat yang kedua ataupun ketiga, keempat dah. Gitu. Ataupun semaya lepas tu lah. Ataupun kalau kata rakaat tu tak ada, kalaulah kata ada tasyahud, dia baca ketika tu. Baca ketika mana dia duduk tasyahud. Hak ni riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan ini pendapat yang lebih kuat. Sebab tu disebut dalam kitab ni. Pendapat Ibnu Abbas lebih kuat. Ada pun riwayat Ibnu Mas'ud, dia baca dulu 15 kali. Betul. Sebelum baca Fatihah. Lepas rakaat takbir tu 15 kali dia. Lepas baca surah 10 kali. Dia baca masa diri tu jadi 25 dah. Bukan kata 15 dah. Gitu. Pandai abang. Dah. Tukar nama dah dua kali. Jadi kalau riwayat yang kuatnya, maknanya kita baca 15 mula masa diri, 10 tu ketika mana kita nak naik. Duduk istirahat tu. Jadi pelik lah sikitnya. Tapi hak tu riwayat yang kuat. Kena biasa-biasa juga ni sembahyang tasbih ni, jaga-jaga kena buat. Mana boleh? Kalau gitu, berapa bilangan tasbih tu? Maka jadi perhimpunan sekalian tasbihnya 300 kali. Semua jadi 300. Semua sekali itulah 300. 300 pada setiap rakaat 75. 75 jadi 300. 75 150. Gitu. Jadi setiap rakaat 75 kali tasbih. Kena cukup ke? Dia kata lagu mana ni? Maka jika lupa ia akan membaca tasbih pada tempatnya. Boleh jadi tak teringat. Time rokok lah ni tak teringat nak baca tasbih 10 kali. Naik tidak lalu. Lepas tu kena tunggu rokok mula aku kena jangan. Itu kita ada. Bila masuk dah pada perbuatan yang wajib, jangan kita urus mula. Semata-mata nak buat perkara sunat ke tidak, batas maya gitu. Kalau gitu dia kata, maka hendaklah diperdapatkan dia pada rukun yang kemudiannya. Kita buat pada rukun yang selepas dia. Kalau kata tinggal ketika mana rokok, dia baca ketika i'tidal. Jadi 20 lah ketika i'tidal tu. Supaya genap bilangan yang 300. Asal biar jadi 300. Gitu dia kata. Dan pada sembahyang tasbih ini pahala yang tiada kesudahan, yakni daripada sangat banyak pahala. Pahala banyak sembahyang sunat tasbih ni. Padahlah sembahyang dia tu panjang, lama. Kata Taj Subki. Ni seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dia ni siapa perekat mujtahid. Boleh buat mazhab dia ni. Tapi dia kekal dalam mazhab Syafi'i dan lainnya. Bukan Taj Subki sajalah. Orang lain pun seperti mana dia juga, dia kata apa? Tiada orang yang mendengar kelebihan sembahyang tasbih dan ditinggalkan dia, melainkan orang yang meringankan agama juga. Dia kata ada orang ni tak ada lah, dia dengar dah kelebihan sembahyang tasbih, dia tahu bahawa sembahyang tasbih ni ada banyak fadilat, tiba-tiba dia tak buat. Kalau gitu orang jenis gini ni jenis orang yang jenis tak ambil cana mana pasal agama dia. Ni bukan hadis, tapi kata-kata seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i.
Kerana tersebut di dalam hadis dia kata, barang siapa kuasa maka hendaklah dikerjakan dia pada tiap-tiap hari sekali. Dalam hadis tu dia kata kalau dia buatlah setiap hari sekali buat. Dan jika tiada kuasa maka tiap-tiap Jumaat sekali. Maknanya seminggu sekali kena buat. Kalau dia, kalau tak ada juga, dan jika tiada kuasa maka tiap-tiap sebulan sekali. Biar dia juga. Kalau tak ada juga Ustaz sibuk kita, kita mau ni lah. Dan jika tiada kuasa maka tiap-tiap setahun sekali. Tahun sekali ni orang buat ya, ketika Ramadan. Dan jika tiada kuasa maka seumur hidupnya sekali. Biar dia lah sekali. Beramal dengan hadis ni. Nah, kita ilmu kita ni duk ngaji-ngaji, biar dia buat sekali, tak apa dah. Paling kurang kita ni dihimpunkan, dikalangi orang yang telah mengamalkan ilmu dia. Paling kurang sekali kita buat ngaji ni. Riwayat Abu Daud dan Baihaqi dan Tirmizi. Ni hadis pasal semaya tasbih tadi. Dah riwayat dia orang. Dan 2 rakaat semaya pada malam Jumaat. Ada semaya sunat pada malam Jumaat kemudian daripada maghrib. Sebab apa ni? Supaya dimudahkan mati dan dimudahkan segala haru-hara kemudian daripada mati. Seperti berkata Syekh Sanusi dan lainnya, dibaca pada tiap-tiap rakaat daripada keduanya kemudian daripada Fatihah surah Az-Zalzalah 15 kali. Wallahu alam, secara kuatnya sembahyang ini sahih ataupun tidak ambo tak pasti. Ambo tak pasti. Tak jumpa hari ni. Ada ni dalam kitab ni. Tak temu. Dan sembahyang 2 rakaat kemudian daripada maghrib bagi hifzil iman, bagi nak jaga iman. Semaya nak jaga iman. Ada dalam kitab-kitab ni sebut. Semaya ni dia buat semata-mata nak jaga iman. Hak ni juga hadis yang dhaif. Tak kuat mana ni. Dan dibaca pada tiap-tiap rakaat kemudian daripada Fatihah akhir suratul Qadar sekali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan surah Ikhlas 6 kali. Dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas sekali-sekali. Dan dibaca di dalam sujudnya, Allahumma inni astaudi'uka dini wa imani fahfazhuma alayya fi hayati wa 'inda mamati wa ba'da wafati. Ambo baca laju tu sebab tak bersungguhan lah. Ada pertikaian. Dan dibaca kemudian daripada memberi salam, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Habis. Ni semaya jaga iman. Jadi hak ni pun dipertikaikan juga. Hak ni so lagi ni, kalau kita nak baca laju, hak ni dipertikaikan juga. Orang panggil semaya teman. Ngaji dengar ke? Semaya teman. Ini tak biasa. Semaya teman. Dia Kelantan ni jaga-jaga dengar. Ada setengah-setengah jajah kawasan pondok lama-lama ada dia buat. Di Johor mungkin ada sikit. Ada beberapa negeri yang buat semaya teman. Semaya teman ni maknanya semaya hadiah kepada orang mati. Dia dengar dia. Semaya hadiah bagi orang mati. Ada semaya kubur ada. Semaya rumah pun ada. Sedeknya semaya, kalau semaya kubur ni boleh ihtimal dua, sama ada semaya jenazah. Tak, dia tak ada semaya jenazah. Tapi hak ni kita baca dalam nipah ni, dia orang panggil semaya hadiah kepada si mati. Hak ni khilaf ulama. Sebahagian ulama kata tak ada. Dan dalam mazhab Syafi'i kita pun, dalam kitab fiqh buat besar-besar tak sebut. Melainkan dalam beberapa kitab yang kecil sahaja. Sepertinya dalam Hasyiah As-Sittin. Begitu juga dalam kitab Jawi ada beberapa kitab karangan Syekh Arsyad Banjari. Kemudian Nihayatul Zain bagi Syekh Nawawi Bentan. Beberapa kitab sahaja yang sebut. Ala kulli hal, ada setengah orang kita amal sebab jumpa dalam kitab. Tetapi secara sahihnya tidak ada lah. Yang comelnya kita doa lah kepada si mati, kita baca ayat-ayat Al-Quranul Karim, hadiah pahala tu tak apa. Hak ni ada pertikaian. Cuma kita baca sini dia kata, dan tersebut di dalam Hasyiatus Sittin. Kitab Sittin Masalah bagi Imam Ramli. Hasyiah ni bagi Syekh Ahmad Al-Maihi. Dia katanya faidatun. Ini satu faedah. Disebut di dalam Nuzhatul Majalis daripada kitab Al-Mukhtar wa Matali'il Anwar. Dia quote, dia nakal daripada dua kitab ni. Daripada Nabi SAW sabdanya. Dalam kitab Amba ni, pentahqiq kitab ni dia kata dia tak jumpa lah hadis ni.
Dan kebanyakan ulama-ulama mutakhirin kata tak jumpalah hadis ni nya. Cuma dia nisbah kepada Nabi. Wallahu alam. Tiada datang atas mayat terlebih bersangatan daripada malam yang pertama. Maknanya bila malam dia mati tu, dah orang tanah dia dalam kubur malam pertama tu, oh takut sungguh bagi orang mati tadi. Maknanya dia ni kena uji banyak. Kalau gitu, maka kamu kesahanilah akan segala mayat kamu dengan bersedekah. Kita ni kena siap ke mayat tadi dengan kita bersedekah kepada dia. Lagu mana? Maka mereka yang tiada dapat, kalau kita tak ada pitih nak sedekah kepada mayat tadi, maknanya nak sedekah pahala kepada si mayat tadi, maka hendaklah ia semaya 2 rakaat. Dalam kitab ni disebut gitu. Dibaca tiap-tiap daripada keduanya akan Fatihatul Kitab dan ayat kursi dan Alhaakumut Takatsur sekali-sekali. Dan Qul Huwallahu Ahad 11 kali. Dan berkata ia kemudian daripada salam. Lepas habis Yuwi salam je baca kan? Allahumma inni sallaitu hadzal salata. Kamu ni. Wa ta'lamu ma uridu. Allahumma ba'ats sawabaha ila qabri fulan ibn fulan. Di semaya di kubur ni dia kata, hai Tuhanku, bahawasanya aku semaya akan semaya ini dan engkau ketahui barang yang aku kehendak. Tuhan tahulah gapo aku nak ni. Hai Tuhanku, bangkitkan pahalanya kepada kubur si anu, anak si anu ini. Kita sedekah pahala ke dia. Maka disuruh Allah pada ketika itu kepada kuburnya. Tuhan pun arahlah 1000 malaikat serta tiap-tiap malaikat itu nur cahaya dan hadiah berjinak-jinak mereka itu akannya di dalam kubur. Maknanya bersedak-sedak dalam kubur hingga sampai kepada hari ditiupkan sangkakala. Dan dikurniakan Allah Ta'ala arah orang yang mengerjakan sembahyang ini akan segala kebajikan dengan sebilang-bilang barang yang naik atas matahari. Dan diangkat Allah baginya 40,000 darjat dan 40,000 kali haji dan umrah. Gitu berat ni, tinggi ni pahala dia ni. Tak kau ni. Dan dibina Allah baginya 1000 Madinah di dalam syurga. Maknanya bandar-bandar, kota-kota yang besar dalam syurga. Dan dikurniakan dia pahala 1000 syahid. Dan dipersalin akan dia 1000 pakaian intaha. Fadilat banyak sangat. Jadi sini kalau ulama-ulama hadis kata, nampak pelik sangat dah lah. Jadi hadis ni tidak dipertikaikan. Orang panggil pertikaikan. Orang dipertikaikan. Tak jumpa dalam kitab-kitab hadis. Cuma disebut dalam kitab tu. Dan telah kami sebutkan faedah ini di sini kerana amat besar manfaatnya. Tu yang pengarang kitab ni sebutlah. Sini sebab banyak manfaat tu disebut. Dan kerana takut daripada hilangnya, maka saya kira bagi tiap-tiap Muslim bahawa sembahyang akan dia tiap-tiap malam bagi segala amwatil muslim intaha mahid. Dan intaha daripada kitab Hasyiah Siti Mas'alah. Habis itu. Cuma nak katanya sembahyang sunat ni ada pertikaian lah di kalangan ulama, sahih ataupun tidak. Ambo pegangnya tak ihwat lah sembahyang ni ya. Ramai orang tanya lagu mana ustaz, comel tak ayahlah. Baik kita buat perkara yang betul-betul sahih dan yang betul-betul bagi manfaat kepada dia. Kalau ngaji kitab mustalah hadis kat, masalah dah lah ni. Kalau ada riwayat mau cerita fadilah besar-besar gini ni, Nabi wallahu a'lam bissawab. Habis sikit, habis sesi. Maka segala semaya sunat yang tersebut ini, kita dah sebut tadi tu kan banyak tu dah. Daripada semaya hajat, semaya gapa-gapa ini tiada dituntuti berjemaah padanya. Ni semua ni semaya yang tidak disunatkan berjemaah. Daripada semaya rawatib, witir, siapa kalah kelon ini, ni tidak sunat berjemaah. Satu bahagi disunatkan berjemaah padanya, insya-Allah minggu depan kita cerita semaya sunat yang sunat berjemaah. Ni pahala besar kalau kita semaya ramai-ramai. Ada pun semaya kita sebut pada hari ini tak sunat kita semaya ramai-ramai, comenya semaya sore-sore. Memandangkan masa telah panjang dah habis ni. Wallahu a'lam bissawab wa ilmuhu latam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.